الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum melanjutkan bicara, suka diperingatkan di sini, marilah kita memberikan sepenuh tumpuan kepada seluruh isi kandung khutbah pada hari ini. Sedarlah bahwasanya perbuatan berbual-bual, bermain telefon bimbit atau tidur dengan sengaja adalah perbuatan lagha, sia-sia yang akan menghilangkan sebahagian besar dan akan mencacatkan kesempurnaan pahala Jumaat kita pada hari ini. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanjungan umat Islam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maksudnya, setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Turutlah terus agama Allah, yaitu agama yang Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang lurus betul. Itulah agama yang betul, lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Suratul Rum ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Islam adalah agama yang memacu fitrah manusia supaya berperanan mengikut tabiat asal manusia sebagaimana yang dicipta Allah. Di samping fitrah yang ditentukan keadaannya, di samping fitrah yang ditentukan kepada ciptaan manusia, Allah menurunkan pula wahyunya yang disampaikan oleh para rasul untuk menjadi panduan dalam kehidupan. Salah satu sifat yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amanah. Sifat amanah adalah hasil daripada kekuatan iman seseorang. Orang yang beriman adalah seorang yang beramanah, dan boleh dipercayai. Demikianlah kepribadian yang diconjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang beramanah, seorang yang tinggi integriti serta amat dipercayai pada setiap perkataan dan perbuatannya, sehinggalah baginda dikenali sebagai Al-Amin, yang amat jujur beramanah, walaupun belum lagi dilantik menjadi nabi dan rasul oleh Allah Azza wa Jalla, dan walaupun belum lagi menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat jahiliyah.
antara perbuatan yang bertentangan dengan sifat amanah adalah rasuah, kerana ia satu bentuk maksiat yang bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Perbuatan rasuah dan pecah amanah telah menjadi antara punca yang menyebabkan negara, masyarakat dan dunia ini sendiri mengalami kegagalan dalam pelbagai aspek merangkumi kepimpinan, ekonomi, sosial, pendidikan, sains dan teknologi. Kembali kepada nilai-nilai agama yang digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah penyelesaian bagi manusia, adalah penyelesaian bagi kita mengatasi budaya rasuah yang semakin membarah di dalam masyarakat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Majah, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan terakhir yang diutuskan kepada manusia di alam ini. Marilah kita merenung dan menghayati apakah risalah global yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan dan ikutan kita, dan untuk kita memahami bagaimana risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ianya dapat kita renungi dan kita perhatikan di dalam risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan penekanan terhadap persamaan, kemanusiaan, hubungan sejagat dan kebebasan beragama. Yang pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah persamaan. Dalam satu hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu, Bapa kamu adalah satu. Ketahuilah, tiada kelebihan orang Arab ke atas orang Ajam, atau orang yang bukan Arab ke atas Arab, atau yang berkulit merah ke atas yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam ke atas orang yang berkulit merah, melainkan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis ini menegaskan persamaan nilai kemanusiaan tanpa mengenal perbezaan bangsa, warna kulit dan sebagainya, melainkan kelebihan yang berdasarkan kepada takwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Prinsip inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bukan Islam pasti akan terpegun dan terkesima apabila menyadari bahawa kata-kata hebat itu telah diucapkan lebih 1400 tahun yang lampau. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sesungguhnya dan maksudnya dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah memberikan mereka menggunakan pelbagai-bagai kenderaan di daratan dan di lautan, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah melebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Suratul Isra ayat yang ke-70. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, aspek yang keduanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah kemanusiaan.
Seruan dan ajaran Nabi sangat tinggi nilai kemanusiaan dan kebaikan. Di dalam Al-Quran perkataan insan disebut sebanyak 63 kali. Baginda juga pernah bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimu sujnatun minar Rahman, faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Artinya, orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Kasih sayang itu sebahagian daripada rahmat Allah. Barang siapa menyayangi, Allah pasti akan menyayanginya. Manakala sesiapa yang memutuskan kasih sayang, Allah juga pasti akan memutuskannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jelaslah seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh kesejahteraan, dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan hubungan yang mulia. Pasti siapa sahaja daripada kalangan bukan Islam yang ikhlas dan berfikiran terbuka, insya-Allah akan terpaut hatinya untuk melihat nilai yang tinggi ini. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, yang ketiga, Baginda sallallahu alaihi wasallam membawa risalah hubungan sejagat. Bagaimana yang dapat kita renungi di dalam firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya. Kepelbagaian yang Allah jadikan dalam penciptaan manusia, pada jantinanya, pada bangsanya, pada bahasanya, pada warna kulitnya, bukan untuk menjadi satu titik bengit bagi mencetuskan kebencian dan permusuhan, tetapi yang dipertegaskan oleh Allah di dalam ayat ini, lita'arafu, supaya kamu berkenal-kenalan, supaya kamu paham memahami, supaya kamu saling bekerja sama, supaya kamu saling bantu-membantu. Dalam keadaan itu, yang kamu pasti, yang kamu mesti cuba untuk mencapainya bagi mendapatkan kebaikan di kalangan kamu sendiri, dan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat adalah kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Yang keempat, Baginda sallallahu alaihi wasallam juga membawa risalah kebebasan beragama. Apabila kita teliti pada zaman sekarang, masyarakat memerlukan kehidupan yang harmoni dan bertoleransi. Ini termasuklah memberi kebebasan kepada seseorang untuk memilih agama yang dikehendakinya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Islam dibawa oleh baginda, namun kebebasan beragama telah dijadikan sebagai pilihan kepada semua manusia untuk mereka anuti. Untuk mereka anuti agama mana menurut kepercayaan yang mereka yakini. Mereka hendaklah menggunakan nikmat akal yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuat pilihan yang betul. Walaupun kita yakini bahwasanya Islam adalah agama yang benar, walaupun kita imani bahwasanya tidak ada agama yang diterima oleh Allah di akhirat nanti kecuali agama Islam,
yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terkandung di dalam Al-Quran, itulah yang terkandung di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Quran dan Nabi Islam itu sendiri mengajar kita untuk tidak memaksa orang yang bukan Islam bagi menerima agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim." Yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran daripada kesesatan, yakni kekufuran. Oleh itu sesiapa yang tidak percayakan taghut, yang kufur dengan taghut, dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kebebasan untuk memilih agama ini adalah sesuatu yang dijamin oleh agama Islam dengan tidak memaksa orang lain untuk menerima agama Allah Azza wa Jalla. Namun ia juga tidak bermakna memberi ruang kepada orang lain untuk mencemarkan kesucian agama, syariat dan syiar Islam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk memperkenalkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, terutamanya kepada seluruh masyarakat yang berada di dalam negara yang kita cintai ini, Malaysia, supaya mereka memahami Islam, supaya mereka memahami Nabi Islam dan memahami agama Islam itu sendiri, dan akhirnya dapat memahami bagaimana budaya hidup sesama kita di dalam membentuk masyarakat yang harmoni, saling memahami dan bertolak ansur dalam negara yang agama negara itu sendiri adalah agama Islam. Sebagai rumusannya, marilah kita hayati beberapa perkara. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada manusia peranan dan tanggungjawab dengan sifat amanahnya untuk memberikan kerahmatan dengan ajaran yang benar ini kepada seluruh lapisan masyarakat, sama ada dalam lapisan keluarganya, masyarakat, alam sejagat, dan kepada seluruh manusia itu sendiri. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan keadilan dan menolak apa-apa bentuk kezaliman terhadap sesama manusia. Yang ketiga, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebarkan rasa rahmat dan kasih sayang kepada seluruh makhluk, termasuklah alam sekitar. Dan yang keempat, baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada seluruh manusia untuk mengenali dan memahami agama Allah Azza wa Jalla, untuk mengenali Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh penerimaan jiwanya dan hati dan sanubarinya, dengan memahaminya dengan akal yang betul dan pemikiran yang tidak dipaksa oleh sesiapa pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Suratul Ahzab ayat yang ke-21. Barakallahu li wa lakum fil wahyain wa nafa'ani wa iyyakum bima unzila ala sayyidis thaqalain wal kaunain wa taqabbala minni wa minkum ta'atahu li sa'adatid darain. Aqulu min qalbil hanin wa astaghfirullahal azim li wa lakum ajma'in
ولسائر المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين وهو أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة, ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum As-Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika sahibil fakhamah Tuan yang terutama Tuan Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma hafaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, maka kami hamba-Mu yang lemah merayu kepadamu agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan selama ini. Engkau angkat dan hilangkanlah wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar kami dapat melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, satukanlah kami atas agama-Mu dan hindarkanlah kami dari perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang beristiqamah, mendirikan salat secara berjamaah serta tekun mengimarahkan masjid. Sesungguhnya hanya kepadamu jualah ya Allah kami mohon diperkenankan dan diterima. Allahumma qawwi imanana wa wahhid sufufana wajma' qulubana ala mahabbatika wa nusrati syari'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.